kita beribadah ini ibadah jasad ke ibadah hati? Kita buat sepenuh hati, setengah hati, tak ada hati. Tak ada, itu orang Melayu punya istilah. Okay? Kalau ibadah jasad, kita kata syariatnya yang duduk dalam bentuk zahirnya, dalam bentuk anggotanya. Tapi kalau kita kata ibadah kalbunya, ibadah hatinya, ibadah jiwanya, ini orang Melayu banyak istilah kan. Jiwa dan raga, kuserahkan jiwa raga. Jiwanya mana, raganya mana? Betul? Jadi kita kata kalau dalam kitab dia kata jasad dan hati, jasad dan roh, jasad dan jiwa, benda tu sama. Kalau kita jawab jasad dan roh, kamu solat pakai jasad pakai roh. Pakai jasad kan pakai roh. Jasad pakai jasad ke pakai hati, solat pakai jasad ke pakai hati? Kalau pakai hati, kita akan jumpa namanya khusyuk. Kenapa masalah besar tak khusyuk? Sebab kita banyak ibadah jasad. Syariat ikut peraturan. Solat macam ni, ambil wuduk macam ni, sujud macam ni, rokok macam ni. Betul? Boleh nampak? Kalau ibadah hati namanya hakikat. Hakikat maknanya apa? Sebenar-benar. Pada hakikatnya, artinya pada inti utamanya. Boleh nampak? Jadi di tahun baru juga kita nak beribadah, ibadah jasad dan ibadah hati, supaya kita tidak mabuk jadi hamba yang cinta dunia. Okey, kalau kita kata, maka kita nak ibadat kita ini bukan hanya kerana pahala, tapi apa? Tadi siapa buat solat duha? Sempat. Apa sebab buat solat duha? Minta pengampun dari Allah, murah rezeki sebagainya. Mana lebih besar, ampun ke rezeki? Ampun. Okey, itu dua benda yang kita nak. Ramai orang kata, kenapa solat duha? Kamu kalau nak mewah rezeki, nak murah rezeki, nak senang rezeki, tak putus rezeki, mesti baca surah Al-Waqi'ah. Jadi kita baca Waqi'ah sebab apa? Nak minta rezeki. Bermakna kita nak balasannya di dunia ke di akhirat? Nampak ada? Kalau minta rezeki, rezekinya di sana ke di sini? Di sini. Bila kamu mati, kotak rezeki kamu tutup. Lahir buka bukunya, buku kiraan, kotak rezeki buka. Mati je kotak rezeki tutup, buku pun tutup. Jadi kalau soal baca Waqi'ah tadi nak apa? Nak rezeki, Allah akan bagi semuanya di sini. Allah garanti bagi. Boleh nampak? Surah Hud ayat 15-16. Apa yang kamu nak di dunia, Allah akan bagi. Tapi ingat yang 16-nya. Bila kamu buat hanya untuk dunia, sampai akhirat, tabungnya kosong. Mana Quran saya, mana duha saya, mana tahajud saya. Allah kata kamu tahajud, kamu duha, kamu nak rezeki, aku dah bagi semua dah. Okay, apa sebab kita sedekah? Pahala. Lagi pahala, boleh nampak? Bukan salah. Amalan dan bekalan. Jadi kalau kita kata apa yang kita harapkan dari sedekah kita? Minta maaf, ni muhasabah lebih banyak sikit supaya kita dapat gear balik hidup kita. Sebagai apa? Bekalan apa? Maknanya dijanjikan. Maka kita tak bacalah hadis tentang sedekah. Sedekah tu salah satu cara untuk menutup, memadamkan api neraka. Nak lindung kita dari api neraka. Maka banyak-banyaklah bagi. Bukan kerana sebab saya nak projek nak lulus, pemohon nak selesai, anak saya nak periksa, noneh-noneh, sebab saya sakit. Memang itu ada kebaikan-kebaikan. Siapa sakit banyak-banyak sedekah. Okay. Kerana sedekah tu boleh membantu. The more you give, the more you get. Jadi kalau kita sakit, maka the more you get, harapnya Allah akan bagi kesembuhan. Itu satu contoh. Satu lagi muhasabah diri yang perlu dibuat. Tadi katalah kalau kita kata solat,
Solat itu zahir ke? Ibadah hati ke ibadah jasad? Gabung ke tak? Apa beza antara ibadah solat dengan ibadah hati? Hati khusyuk pada Allah. Artinya hasilnya itu prosesnya, okey? Hasilnya apa? Solat mencegah dari mungkar. Lidah kita mungkar berapa kali? Banyak kali. Apa sebab? Kerana solatnya solat jasad, tak jumpa hati. Tidak membantu berubahnya hati. Mulut sombong juga, geram juga, sakit hati juga, bengkak juga, ngamuk juga, kedekut juga. Apa sebab? Solat cegah mungkar, tapi kita tak lepas. Apa sebab tak lepas? Tengok je pun kita dapat dosa banyak. Sebab itu satu daripada racunnya hati adalah bila kamu banyak bercakap. Banyak maknanya melampaui. Tak habis-habis bercakap. Boleh nampak? Hari ni tak bercakap pakai mulut, bercakap pasal apa? Pakai jari non-stop. Ya Rabbi, tak balas WhatsApp sakit perut tu. Tak baca WhatsApp tak macam tak makan. Boleh nampak? Tak kira lah maklumatnya betul ke tak betul ke. Forward. Letih dah. Viral. Boleh? Ini aja kita tak mampu cegah. Kita solat dah berpuluh-puluh tahun. Saya lah banyak dah tua kan. Puluh yang tak solat banyak ke sikit? Dah solat tak lepas pula tu. Ya Rabbi, ngumpat tak habis juga. Tengok orang salah juga, benci juga dengan orang. Ya Allah. Betul atau tidak? Makan gosok gigi hari-hari tapi mulutnya belum bersih. Apa sebab gosok gigi? Untuk kebersihan. Tapi apa yang keluar dari mulutnya bersih ke tak? Tak. Pagi-pagi bila nak panggil, bila nak makan, bila nak minum. Letih baru bangun tidur tu. Nak kejut anak sekolah, ingat senang ke susah? Kalau bukan dengan ayat Allah, kalau bukan dengan kalimah Allah, kalau bukan dengan bismillah, bukan dengan alhamdulillah, letih. Goncang lantak. Tinggal di bas bertabu. Banyak dosa kita buat pagi. Jangan main-main dong. Solat. Itu tandanya solat kita masih jasadnya solat. Batinnya belum, hatinya belum. Solat kita tak membersih hati kita dong. Kedekut masih melambat-lambat, muka kedekut. Kenal dong. Bau muka kedekut. Muka busuk hati, bau. Lepas tu jadi kaunselor kena baca muka orang dulu. Kau tidak nanti dia bohong. Cerita bukan semua boleh diterima. Tengok orangnya macam nak rupa. Orangnya begini. Itu sebab tak boleh kaunseling. Di telefon. Ada ke doktor kata, doktor saya minta ubat demam. Saya demam 3 hari. Boleh bagi pos? Pakai pos laju boleh bagi ubat. Ada ke tak ada? Tak ada doktor boleh nak bagi ubat tak tengok orang. Tu doktor boleh, saya ni jauh doktor boleh cerita telefonnya. Penat saya je kan. Penat awak dengar, penat saya bersembang. Sebab saya tak tampak awak. Sama juga orang solat. Kenapa dia solat yang berhenti-berhenti. Zikirnya sampai kecil tasbih. Tapi mulut lah. Muka nak cari muka cerah je. Faham muka cerah? Yang senang jumpa orang, senang senyum. Nak tahu dia boleh senyum masa selfie je. Masa makan nampak tak senyum. Tengok pergi masuk bilik orang kedai makan. Tengok muka orang makan macam mana. Pandai tengah hadap rezeki Allah tu. Tapi dia lupa. Ini nasi Arab saya. Ini nasi Arab kegeraman saya ni. Dia lupa itu rezeki dari Allah. Rezeki boleh makan itu rezeki. Bukan makanan saja. Yang boleh makan tu siapa bagi? Allah. Sedar ke tidak? Oh, makan. Betul? Maka balik kita melihat muhasabah diri, tahu